Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masa satu minggu kebelakangan, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam menunjukkan sedikit peningkatan dengan kadar purata harian kes pada minggu lalu 307 kes sehari berbanding 268 kes sehari pada minggu sebelumnya. Sebanyak 38,978 keputusan ujian ART telah dimuat naik ke aplikasi BruHealth dalam masa satu minggu dengan 5.5% daripadanya adalah positif. Menteri Kesihatan semasa sidang media COVID-19 petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan menyatakan tidak ada kes di dalam kategori 5 memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU dan satu kes berada dalam kategori 4 yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar juga mengongsikan satu kes COVID-19 meninggal dunia. Sehingga 9 Oktober 2022, kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal berada pada tahap yang tinggi dengan 78.5% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 10.6% juga telah mendapatkan dos keempat. Sebanyak 355 kes baru telah dilaporkan di mana kesemuanya adalah hasil ujian ART. Menteri Kesihatan juga mengingatkan orang ramai untuk mengamalkan langkah-langkah pencegahan dan pengawalan memandangkan tren kes influenza-like illness ILI di negara ini masih berada di tahap yang tinggi sejak beberapa minggu yang lalu. Langkah-langkah tersebut termasuk mengasingkan diri dari orang lain di sepanjang tempoh mengalami simptom, memakai sungkup muka dan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan cecair pembasmi kuman, iaitu langkah-langkah yang serupa bagi mengawal jangkitan COVID-19. Orang ramai, khususnya kanak-kanak berumur di bawah 5 tahun, mereka yang berumur 60 tahun ke atas dan mereka yang mengidap penyakit kronik seperti penyakit kardiovaskular, kencing manis dan sebagainya adalah juga dinasihatkan untuk mendapatkan vaksinasi influenza sekali pada setiap tahun. Kerjasama orang ramai adalah juga terus diharapkan untuk memuat naikkan keputusan ART masing-masing sama ada positif atau negatif ke aplikasi BruHealth. Sementara itu, pemantauan epidemiologi di negara Brunei Darussalam menunjukkan tren ceret beret ataupun gastroenteritis telah mula menunjukkan pengurangan. Dalam hal ini, orang ramai adalah diingatkan untuk sentiasa berhati-hati dan berwaspada, terutamanya memastikan makanan dan minuman yang diambil dimasak dengan sempurna dan adalah bersih serta selamat untuk dimakan. Sesiapa yang mengalami ceret beret, mual dan muntah-muntah yang berterusan adalah dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan perubatan dengan segera. Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW terus diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini bagi meningkatkan rasa kecintaan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang kemarin mengadakan majlis ceramah khas di Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat. Hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Bersabar, Berikhtiar, Bertawakal dan Berdoa menghadapi ujian meraih syafaat Rasulullah SAW. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Paduka Haji Awang Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara. Isteri ataupun suaminya dan juga anak-anak ditinggalkan belakang. Juga mengadakan majlis yang sama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri.
Majlis anjuran jabatan penjara itu diisikan dengan penyerahan wakaf dan ceramah khas bertajuk Bersabar, Berikhtiar, Bertawakal dan Berdoa menghadapi ujian meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, Kementerian Pendidikan melalui Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan Jabatan Pengurusan Pendidik mengadakan majlis yang sama. Hadir yang berhormat Datin Sri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Antara pengisian majlis, ceramah khas bertajuk Meraih Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Modal mesti ada, sembahyang dulu mesti ada. Baru ada akan ditampal. Puasa, zakat kita ni yang tidak ikhlas, puasa kita ni yang terminum air. Ceramah khas bertajuk Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu kewajipan mengisikan majlis sambutan Maulud Nabi Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan meraihkan 3 orang saudara baru warga kementerian berkenaan. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas lewat petang kemarin mengadakan majlis penutupan dikir Maulud. Majlis diadakan di Masjid Kampung Kilanas. Hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku Penaung 1 Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas, dan yang berhormat Datu Sri Setia Haji Awang Muhammad Juwanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Juga diadakan penyerahan wakaf dari Kementerian Pembangunan. Jawatan Kuasa Masjid Al-Muhtadibilah Kampung Sungai Kebun lewat petang kemarin mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul yang berlangsung di masjid berkenaan. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Antara pengisian majlis, bacaan dikir Assalamualaikum, dikir Khairuman, Tausyih, dikir Dibai dan Qasidah. Sempena Hari Pos Sedunia 2022, Jabatan Perkhidmatan Pos Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi petang kemarin mengadakan majlis membaca surah Yasin, tahlil, doa kesyukuran dan sembahyang fardu asar berjemaah. Majlis diadakan di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brakas. Hadir yang berhormat Pengeran Datu Sri Setia Syamhari bin Pengeran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis juga dikhususkan bagi para pegawai dan kaki tangan Jabatan Perkhidmatan Pos yang telah kembali ke rahmatullah. Majlis bertujuan untuk memperingati penubuhan Jabatan Perkhidmatan Pos yang ke-116 tahun dan juga memperingati sambutan Hari Pos Sedunia ke-148 tahun yang jatuh pada setiap 9 Oktober setiap tahun. Kesihatan mental bukan sahaja penting bagi tempat kerja yang produktif, tetapi ia merupakan teras kesejahteraan asas yang membolehkan pekerja dan majikan saling menjalani kehidupan yang memuaskan di dalam dan luar tempat kerja. Secara ringkasnya, tiada kesihatan tanpa kesihatan mental.
Yang berhormat, Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, menyatakan perkara itu semasa acara kesihatan mental dan kesejahteraan di tempat kerja kemarin. Acara yang diadakan sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia itu diadakan di sebuah hotel di Kampung Beribi. And in Brunei Darussalam alone, around 1.5% of the national population suffer from mental health conditions. These statistics show that while mental health is no longer the taboo subject it was before, efforts to destigmatize, spread awareness and provide the necessary support remains as crucial as ever, even more so in the workplace. Forum Taking the Lead in Mental Health Discussion at the Workplace disampaikan oleh dua panel penceramah. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Luke Arnold, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam, antara lain berkata, negara Brunei Darussalam dan Australia bekerjasama rapat dalam pelbagai isu kesihatan mental dan kedua-dua negara sudah mengambil tindakan terhadap kerjasama kesihatan mental. Acara dianjurkan oleh Kiohat, sebuah syarikat kaunseling dan kejuru latihan. Sementara itu, semua pihak memainkan peranan positif ke arah meningkatkan kesedaran dalam diri agar lebih bijak menangani kesihatan mental, sama ada jika berlaku kepada diri sendiri atau insan-insan di sekeliling. Kesihatan mental merangkumi kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial yang mempengaruhi bagaimana seseorang itu berfikir, merasa dan bertindak. Kita bersama Nadira Haji Umar dengan laporan khas mengenai kesedaran kesihatan mental. Negara Brunei Darussalam tidak terkecuali terkesan oleh impak pandemik COVID-19. Wabak tersebut memberikan kesan mendalam kepada kesihatan mental secara amnya. Menurut konsultan Jabatan Perkhidmatan Psikiatrik, orang ramai perlu lebih peka akan pentingnya menjaga kesihatan mental dan mengetahui bagaimana untuk mendapatkan bantuan. Di samping itu, pentingnya untuk mengurangkan stigma mengenai kesihatan mental. My advice would be to make sure you surround yourself with people who love and support you. What's important is to reduce the stigma attached to mental illness. I think it's also important that we, the healthcare professionals, promote mental health. I would say that it's important to value your mental health. It's important to make time for it, and it's important to support those that are struggling with mental health. Dalam usaha meningkatkan kesedaran kesihatan mental, beberapa program dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan. Ia bagi memberigakan maklumat tepat mengenai kesihatan mental kepada orang ramai. Kita boleh bertanya sama ada OKU tersebut memerlukan sebarang bantuan. Jadi bantulah mereka sedaya yang kita mampulah. Elakkan daripada memberikan tekanan kepada mereka. Elakkan daripada bertanya soalan-soalan sensitif seperti masalah dalaman keluarga atau sebagainya, serta elakkan daripada menggunakan nada suara atau tindakan yang bersifat keras, kasar apabila berinteraksi dengan mereka. Hormati batas-batas perbualan, pastikan juga bis kita memandang mereka ni apabila berbual berurusan dengan mereka, dan hendaklah tani tunjukkan sifat menerima, memahami dan simpati apabila bersama mereka ni. Jika mereka didapati misalkanlah mereka dikurang kawalan dan boleh mencederakan dirinya sendiri dan juga orang lain, kita ni boleh membantu mereka iaitu dengan menghubungi pihak-pihak yang berwajib. Tani perlu selalu ada untuk dorang, and then selalu membagi sokongan, bagi nasihat, mendengar segala apa yang dorang bicarakan arah tani itu. Sokongan padu seluruh lapisan masyarakat perlu bagi sama-sama menangani masalah kesihatan mental dengan memperuntukkan masa untuk diri sendiri dengan melakukan pelbagai kegiatan atau kerohanian. Nadira Haji Umar untuk Berita RTB.
Juga sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia, Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin malam tadi dinyalakan dengan lampu berwarna hijau. Tema sambutan tahun ini, jadikan kesihatan mental dan kesejahteraan untuk semua keutamaan global. Ia mengetengahkan kepentingan kesihatan mental memandangkan beban kesihatan mental di peringkat global semakin meningkat akibat daripada cabaran yang dihadapi di seluruh dunia sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam UBD sedang mengadakan bengkel khusus bagi penyelidik terlatih bagi kaji selidik status kesihatan dan pemakanan kebangsaan ketiga. Bengkel diadakan di Institut Sains Kesihatan Penyiaran Anak Puteri Rashidah Sa'datul Bolkiah UBD. Hadir Profesor Madya Dr. Muhammad Ayub Sadiq alias Lin Naing, penolong Naib Chancellor Inovasi dan Perusahaan UBD. 60 orang menghadiri bengkel yang dibahagikan kepada dua bahagian. Kaji selidik status kesihatan dan pemakanan kebangsaan ketiga mengandungi dua fasa. Fasa pertama bermula bulan ini sehingga Januari 2023 yang memfokus kepada faktor risiko umum dalam kalangan orang dewasa berumur 18 hingga 69 tahun. Sementara fasa kedua akan diadakan pada bulan Februari hingga Mei 2023 menyasarkan isu berkaitan dengan kesihatan kanak-kanak dan wanita mengandung. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah mengungkayahkan program Penulis Muda 2022 sebagai kegiatan tahunan dalam mengasah bakat penulis muda. Majlis pembukaan program berkenaan berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas yang memfokuskan kepada bengkel penulisan sajak. Dr. Haji Muhammad Ali bin Haji Radin, pemangku timbalan pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka selaku pengerusi dan pengasas program penulis muda dalam ucapannya antara lain berharap agar para peserta bengkel dapat mengambil segala ilmu pengetahuan kerana mereka adalah pelapis generasi muda yang akan terus mengangkat dan mengembangkan kesusastraan Brunei di masa depan. Bengkel 3 hari disertai hampir 30 orang dibimbing oleh Awang Haji Jawawi bin Haji Ahmad, Ketua 2 Angkatan Sastrawan dan Sastrawani Astrawani. Sebahagian Jalan Pandan 6 Kuala Belait kini ditutup sementara kepada para pengguna jalan raya. Menurut siaran akhbar Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan, penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pembaikan paip pembentung yang pecah di jalan berkenaan mulai kemarin sehingga kerja-kerja selesai. Sehubungan itu, JKR mengingatkan kepada pengguna jalan raya supaya dapat mengambil langkah untuk lebih berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan.